ubudiyah kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah. Karena itu jemaah sekalian, para ulama kita menyatakan, kalau kita renung kepada hidup ini, hayatul insan, kalau kita merenung kepada hidup kita ini, ulama kita menyatakan hayatul insan baina arba'ah. Artinya hidup insan ni, hidup manusia ini, dia mesti berpusing di atas empat apa? Kita katakan 4 putaran. Dia ke mana pun dia akan pusing ke situ. Ini perkataan para ulama. Hayatul insan baina arba'ah. Insan punya kehidupan dia akan pusing ke situ. Kalau dia tak kena keadaan ini, dia kena keadaan ini. Satu daripada 4 itu adalah apa kita katakan tiang asas kehidupan. Kata para ulama, imma an yakuna fi ta'ah. Insan dalam keadaan pertama, sama ada dia seorang melakukan ketaatan. Imma an yakuna fi ta'ah. Hidup manusia ni tak lari daripada 4 apa saya kata tadi, 4. Nak panggil 4 apa? 4. Kalau kita katakan segi 4 tepat itu, maka insan ni dia tak boleh lari daripada dalam kotak tu. Kanan, kiri, depan, belakang. Kalau dia tidak ke depan, dia ke belakang. Dia tidak ke kanan, dia ke kiri. Maka dalam keadaan pertama, imma ayyakuna fi ta'ah. Sama ada dia menjadikan diri dia seorang yang taat kepada Allah. Kalau dia berada dalam posisi ini, katanya fa'alaihi bil istimrar. Teruskanlah. Kalau kita dalam posisi yang pertama taat kepada Allah, fa'alaihi bil istimrar, teruskan. Macam mana kita nak kenal pasti kata kita ini orang yang taat kepada Allah? Ikhwan, tidak ada siapa boleh menyatakan awak taat melainkan kita berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itulah kita punya dustur, kita punya rojokan, kita betul ke kita salah. Sahabat saya kata salah, belum tentu sahabat salah. Sahabat katakan kepada saya ustaz salah, belum tentu saya salah. Mungkin pada definisi sahabat saya salah, pada definisi saya sahabat salah. Hakikatnya antara saya dengan sahabat, siapa salah? Hakikatnya kena kembali pada Quran. Siapa-siapa yang perbuatannya, perkataannya, seluruh kehidupannya tidak sama dengan Quran, dialah orang yang salah. Salah ataupun tidak salah bukan di atas lidah insan, bukan di atas tunjuk orang awak salah, tidak. Karena itu bila kita menyatakan awak salah, apa bukti dia salah? Adakah dia salah kerana dia tak sama dengan kita? Tidak. Nanti berapa banyak orang salah dalam dunia kerana tak sama dengan kita. Maka salah itu apabila awak tidak mendengar perkataan Allah dan Rasul, awak salah. Itu mu'tamad. Itu keputusannya mu'tamad. Kalau kita mendapati perkataan kita, perbuatan kita, niat kita sama dengan Quran, sama dengan hadis Nabi, maka kita berada di atas jalan ketaatan. Fa'alaihi bil istimrar. Teruskan. Jangan peduli pada orang. Teruskan. Kita memerlukan jiwa yang kuat. Karena itu ada doa yang Nabi ajak kepada kita. Doa yang pendek Nabi ajak kepada kita. Kerana hati manusia ini dia cepat berubah. Hati manusia dia cepat berubah. Maka Nabi mengajar kepada kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ataupun dalam riwayat lain, ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala dinik. Muqallib dengan musarrif makna samalah. Ya Allah, Tuhan yang mampu mengubah keadaan hati manusia. Kadang-kadang Allah bagi pada kita hati yang istiqamah, kadang-kadang Allah bagi pada kita hati yang goyah, yang bergoncang. Semua ini urusan Allah. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kau nampakkanlah kepada mata aku ini betapa perbuatan aku, perkataan aku,
hati aku ini sama dengan ajaran engkau, dan kau tetapkanlah aku di atas agamamu ini ya Allah. Kerana bila kita mengikut Islam ini, mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi, makhluk yang paling tak selesa dengan kita adalah iblis, adalah syaitan. Dia akan guna semua, kita kata apa dia, semua peluang-peluang yang dia ada untuk menghasut alam ini bermusuh dengan kita. Syaitan guna jin, iblis guna jin, iblis guna manusia, dia guna alam ini untuk menghalang kita taat kepada Allah. Kadang-kadang dia menggunakan hawa nafsu kita sendiri, dia membisikkan kepada kita ketakutan, dia membisikkan kepada kita sampai hati kita yang kuat tadi berubah menjadi goyah. Kalau dah kita kenal pasti apa yang kita buat itu datangnya daripada Quran, datangnya daripada sunnah Nabi, fa'alaihi bil istimrar, teruskan. Minta kepada Allah, sabbit qalbi ala dinik, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kau tetapkanlah, kau kuatkanlah hati aku ini ya Allah di atas agamamu ini. Itu yang kita minta Allah mencurahkan hidayahnya. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, hidayahkanlah aku, tunjuklah aku seperti mana orang yang telah kau tunjuki. Sebelum daripada kita ada orang yang telah mendapat hidayah. Ya, kita minta kepada Allah. Itu bila kita duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni warzuqni, juga ada wahdini, hidayahkan aku ya Allah. Kerana kita memerlukan hidayah Allah hari-hari supaya hati ini kuat. Tambah kita, Allah macam-macam lah Allah uji kita. Maka keadaan yang pertama ulama kita katakan tadi, iaitu imma an yakuna fi ta'ah fa alaihi bil istimrar. Kalau kamu dah pastikan keadaan kamu itu dalam suasana taat, teruskan ketaatan itu dengan jiwa yang kuat. Fastaqim kama umirt, luruslah kamu seperti mana kamu diperintahkan. Masya Allah, macam mana ni? Ya, ujian Allah datang ujian. Dalam surah Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup untuk apa? Hikmahnya Allah katakan liyabluwakum, nak menguji manusia. Ya, untuk apa? Untuk manusia berfikir ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu ini yang boleh buat yang baik kepada Allah. So Allah katakan ayasabul insan, Allah kata ahasiban nasu ay yaqulu amanna, alif lam mim. Adakah manusia itu menyangka, adakah insan itu menyangka dengan dia menyatakan ay yaqulu amanna, dengan dia menyatakan dia beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, dia tidak akan diuji. Ya, dia akan diuji dengan sakit. Mukmin beriman ke kau? Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan macam-macam ujian Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, seperti mana orang sebelum daripada mereka ini pernah diuji. Sampai pada satu tahap Allah Ta'ala sendiri menunjukkan kepada diri mereka, mereka mendapat alamat daripada Allah, mereka mukminkah, mereka tidak mukminkah. Maka kondisi yang pertama ikhwan, kalau kita berada pada kondisi ketaatan, fa'alaihi bil istimrar, teruskan. Keadaan yang kedua, au yakuna fi ma'siyatin fa'alaihi bil istighfar. Kondisi yang kedua, kalau tidak taat, maksiat, menjadi golongan bermaksiat. Kalau kita mengenal pasti kita melakukan maksiat, fa'alaihi bil istighfar, kewajiban kita ialah beristighfar kepada Allah. Kalau kita dah kenal pasti kita dalam kondisi taat, teruskan ketaatan itu, tambah ikhlas kita, tambah istiqamah kita. Tapi kalau kita kenal pasti kita maksiat, fa'alaihi bil istighfar, kewajiban kita ialah beristighfar kepada Allah. Sama juga dia punya polisi,
Apa dia maksiat? Maksiat sesuatu yang melanggar hukum Allah, yang melanggar batasan Allah, itu adalah maksiat. Melaksanakan apa yang dicegah oleh Allah, itu adalah maksiat. Meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah, itu adalah maksiat. Meremeh-remehkan apa yang Allah beri kepada kita sebagai amanah, ini adalah maksiat. Meninggalkan sunnah Rasulullah, ini adalah maksiat. Satu hari seorang imam besar dalam mazhab kita, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Imam Sa'id bin Musayyab, lepas daripada sembahyang subuh, dia melihat ada seorang yang sembahyang sunat. Habis daripada sembahyang fardu subuh, dia melihat ada satu anak muda bangun dan menunaikan solat sunat. Sedangkan solat sunat itu solat sunat yang kita kata tak ada sebab. Bukan dia qadha, bukan dia apa. Mungkin dia tak mau bagi mengantuk kot. Lepas sembahyang subuh dia sembahyang 2 rakaat saja sembahyang. Imam besar ini melihat dia sembahyang. Imam besar kata, tidak ada sembahyang subuh, tidak ada sembahyang sunat yang tak ada sebab ini lepas daripada subuh. Orang muda ini menyatakan kepada imam, wahai tuan imam, adakah saya sembahyang sunat saja saya salahkah? Dia kata ya, salah. Orang muda ini menjawab, takkanlah Tuhan akan bubuh saya dalam neraka hanya kerana sebab saya sembahyang. Saya bukannya buat maksiat, saya sembahyang. Takkanlah dengan saya sembahyang Allah akan bubuh saya dalam neraka? Imam menjawab, tidak. Walakin yu'adzibuka Allah. Allah tidak mengazab kamu kerana kamu sembahyang, tetapi Allah akan azab kamu kerana kamu ini meninggalkan sunnah Rasul kamu. Kenapa? Kerana Nabi tak pernah saja-saja sembahyang selepas daripada sembahyang subuh. Kamu sembahyang tak masuk neraka, tetapi ingat, khilafus sunnah, bertentangan dengan cara Nabi, akan dimasukkan ke neraka. Jadi walaupun niat kita baik untuk melakukan sesuatu, tapi Rasulullah itu adalah suri teladan kita. Semangat kita berkobar-kobar untuk melakukan ibadah sangat bagus. Semangat kita berkobar-kobar untuk melakukan zikir dan selawat sangat bagus. Tetapi kesemua itu mesti menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan. Kerana telah turun ayat kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu ini Rasulullah itu adalah contoh yang terbaik. Karena telah turun ayat kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah Muhammad. Yuhibbukumullah. Dengan kamu ikut Muhammad, kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa kamu akan diampun oleh Allah. Jadi yang akan menentukan kita salah ataupun kita benar juga bukan lidah insan, tetapi Quran dan sunnah Rasulullah. Kalau kita melihat kepada sunnah Rasulullah, melihat kepada Quran, perbuatan kita tak betul, maka itu satu maksiat. Fa'alaihi bil istighfar. Cepat-cepatlah kita beristighfar. Istighfar adalah satu amalan yang dia sangat masuk dengan semua perkara, ima dengan maksiat, ima dengan ketaatan. Dia boleh masuk dengan semua istighfar. Satu orang yang melakukan kebaikan kemudian dia beristighfar, sangat bagus, supaya dia tak sombong dan riak, tambah barakah dalam hidup dia. Satu orang yang buat dosa, lebih-lebih dia kena beristighfar. Jadi istighfar ni kita pergi ke mana pun adalah satu amalan yang sangat baik. Kerana itu Nabi ajak kita 70 kali sampai ke 100 kali perbanyakkan istighfar. Kondisi kedua tadi saya katakan, hidup mukmin, hidup insan ini dalam 4 kotak tadi.
Kotak yang pertama, kalau kita seorang yang taat, teruskan ketaatan. Kotak yang kedua, kalau kita ini seorang yang melakukan maksiat, maka beristighfarlah kepada Allah. Kotak yang ketiga, au yakuna fi ni'mah fa alaihi bisyukr, iaitu kita berada dalam keadaan ketiga, Allah memberi kepada kita nikmat, maka wajiblah kita bersyukur. Wajiblah kita bersyukur. Kadang-kadang pada satu orang itu tidak nikmat, tapi pada satu orang lain adalah nikmat. Kita lapar, kita pergi ke farmasi, beli Etifas, ubat sakit kepala. Beli buang 3-4 kotak, buka, makan macam makan kacang. Orang tengok kita kata apa? Gila apa kau ni, lapar makan ubat. Ya. Untuk orang lapar, ubat bukan nikmat. Untuk orang lapar ni, makanan adalah nikmat. Tetapi ubat ni dengan pahit dia itu sangat nikmat untuk orang sakit. Untuk orang sakit ni, kita bagi nasi Bukhari ke, nasi mandi ke, ataupun nasi tu tak mandi-mandi langsung ke, kita bagi kat dia. Kita buat sup ekor ke, sup kambing ke, lidah ni pahit, demam, bukan nikmat dah makan. Tapi bagi kat kita lah ni, lagu duk lapar lagu ni, khalas selesai, tinggal dalam kosong. Apa sahaja dalam hidup ini nikmat. Satu orang tak rasa nikmat, satu orang rasa nikmat, ya. Maka kalau kita sedar kita dalam keadaan kondisi mendapat nikmat, apa yang wajib pada kita? Fa'alaihi bisyukr. Kita kena menunjukkan kesyukuran kepada Allah. Sebab Allah sebut dalam ayat Quran, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Allah kata, manusia ini kalau dia mau bersyukur kepada Allah, kami tambah. Ini keajaiban syukur. Syukur dengan membazir dan boros lain. Satu orang bersyukur daripada hati. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya menyebut tentang bab syukur. Yang pertama kata Imam Ghazali, tanda syukur apa dia? Insan itu memiliki hati yang kuat pada menyatakan syukur, nikmat itu datangnya daripada Allah, bukan bergantung kepada tulang dan tenaganya sahaja. Ya, kita bekerja keras, betul. Kita membanting tulang, betul. Tapi bukan kerja keras itu sahaja penentu kita dapat nikmat. Penentu kita dapat nikmat ialah yang menjadikan nikmat itu Allah. Tak boleh satu orang kata, kerana saya seorang sahaja saya dapat. Tidak. Kita boleh makan berah boleh sampai ke rumah kita. Berapa hubungan kita dengan manusia, dengan petani, hubungan dengan tanah, hubungan dengan orang yang menjaga, orang menanam, yang jaga siang malam pagi petang supaya pokok padi itu tak dimakan oleh tikus. Macam mana dia jaga? Kita beli beras di kedai dah siap dah, bernas dah packing siap dah. Tapi bagaimana beras itu datang? Kita kata saya kaya, saya ada duit, saya pergi Tesco, saya pergi Iron Big, saya pergi Jesco, saya boleh beli beras banyak. Tidak, beras itu bukan ditanam tiba-tiba keluar dalam plastik macam tu dah. Ini usaha orang kampung. Artinya bila kita makan, tangan kita ini kena nasi, bersyukurlah kita kepada Allah. Kita juga telah memakan peluh petani, kita telah memakan peluh si miskin, kerana dia menanam beras lah,
beras sampai ke pasaran. Insan tidak boleh sombong kepada Allah. Ialah saya kaya, saya boleh beli kereta Mercedes, saya boleh beli kereta BMW. Awak miskin, awak jalan kaki. Tayar Mercedes tu bukan kita yang pasang. Tayar Mercedes tu ada orang yang pasang. Kalau tersilap dia pasang tayar, kita jalan 10 meter tercabut tayar ke kanan. Insan tak boleh sombong. Saya ada Mercedes, saya ada kunci Mercedes, tapi kalau orang tak gali minyak keluar daripada tanah, Mercedes tak boleh berjalan, dia pakai petrol. Awak jangan sombong. Iya, kerana itu Nabi menyatakan khudh min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambillah harta daripada orang kaya itu, kembalikan harta itu kepada si miskin. Kerana dalam kekayaan orang ada hak si miskin. Ya, si kaya tak boleh menyatakan mana boleh ini hak saya. Tidak, ke atas kamu kena bersyukur. Imam Ghazali menyatakan yang kedua apa dia? Insan tanda dia syukur kepada Allah, lidah dia akan menyebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lidah dia akan sebut. Ada sahabat nampak senang lah ni. Dulu susah, dulu tak ada kereta. Lah tengok ada kereta, rumah pun dah elok dah. Dia bersyukur kepada Allah. Tanda orang bersyukur ini ada. Dia akan alhamdulillah, Allah telah memudahkan segala-gala. Allah telah memberi segala-gala. Pada hari Allah menguji, Allah telah menguji, tetapi pada hari Allah menggantikan ujian dengan nikmat yang banyak. Fa'alaihi bisyukr. Insan mesti bersyukur kepada Allah. Dan Al-Ghazali menyatakan yang ketiga, tanda hamba yang bersyukur, dia tidak menyalurkan nikmat itu ke jalan yang dimurkai oleh Tuhan yang memberinya nikmat. Dia tidak akan beri kepada jalan yang salah. Karena itu kewajipan, kalau kita sedar kita dalam nikmat. Nabi menyatakan dalam hadis Tirmizi, dua nikmat dialpakan oleh manusia, insan tak rasa dia nikmat. Ni'matani maghbudun fihi makathirun minan nas. Dua nikmat kebanyakan manusia dia rasa bukan nikmat, tapi nikmat. Nabi kata sihat dan masa yang banyak. Sihat dan masa yang banyak. Ya. Alhamdulillah sihat. Boleh berjalan. Kita tengok dalam internet, satu budak dalam usia dalam belasan tahun, 12 ke 11 tahun, dia tak ada kedua-dua kaki, ada dua tangan, kedua-dua kaki ni tak ada, jalan dengan tangan. Tapi yang paling sedihnya bila datang waktu solat, dia solat dengan tak tangan dia di bawah, angkat badan dia tergantung-gantung. Bila dia rokok macam tu jadi. Masya Allah. Insan Allah bagi sihat sempurna, dia dengar hayya ala salah. Hayya ala salah ni ikhwan, tak payah terjemah Melayu, semua orang tahu makna dia. Kotlah kita tengok kan, depa ni gamaknya tak tahu kot hayya ala salah makna apa. Tok bila satu hari azan pakai bahasa Melayu, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Yang tak main sembahyang nanti komplain dulu. Tengok, Tok bila tak ada ilmu. Dia tak sembahyang, dia komplain. Mana boleh azan bahasa Melayu? Bila sampai hayya ala salah, terjemahkan, marilah sembahyang. Dia kata tengok, jadi bila pun tak ada ilmu. Artinya dia ada ilmu. Insan ada ilmu, dia tahu. Dia tahu beza antara azan dan ada orang dengar hayya ala salah, dia tanya dekat isteri dia, itu panggilan apa? Tak ada. Kok dia tersilap surat khabar lama ke? Tak tersilap. Ihsan tak pernah tersilap. Allah memberi nikmat kepada insan, Allah ambil untuk satu solat 4 rakaat mungkin habis lama 15 minit dengan azan, dengan qabliyah, dengan nak buat qabliyah 2 rakaat, dengan jemaah 4 rakaat, nak bagi salam 15 minit ke 20 minit. Allah bagi sehari 24 jam, Allah ambil
20 minit. Allah minta insan memberi balik masa kepada Allah 20 minit. Insan kerja 8 jam. Insan makan 1 jam untuk lunch, untuk dia punya breakfast, untuk dia punya dinner, tea time. Campur. Oh, subhanallah. Dia makan belah jam. Allah ambil 15 minit. Dia kena tunduk pada Allah. Tiba-tiba si cacat, si dhaif datang. Yang sempurna tidak datang. Ini bukan tanda kesyukuran. Ini tanda. Sehat adalah kesyukur, nikmat. Masa yang banyak itu adalah nikmat. Ya. Kalau sedarlah kita dapat semua ni, fa'alaihi bisyukr. Wajiblah kita syukur. Dan Imam Ghazali sebut tadi macam mana syukur, apa dia? I'tiqad kita tetap menyatakan bukan usaha kita, tetapi pemberian daripada Allah. Lidah kita akan menyebut Allah yang memberi, dan semua nikmat itu tidak kita salurkan kepada maksiat. Dan ataupun insan akan berada dalam keadaan yang keempat, dia kata apa dia? Au yakuna fi baliyah fa'alaihi bis sabr. Insan kalau tidak duduk dalam keadaan nikmat tadi, dia akan duduk dalam suasana yang keempat. Apa dia? Iaitu an yakuna fi baliyah. Dia dalam suasana diuji. Fa'alaihi bis sabr. Dia mesti membawa diri dia, sifat orang diuji, dia kena sabar kepada Allah. 4 kondisi ini kita akan ada. Iman kita dalam taat, teruskan ketaatan. Iman kita dalam maksiat, cepat-cepat beristighfar. Iman kita di dalam kesyukuran, mendapat nikmat, cepat-cepat bersyukur. Iman kita diuji, cepat-cepat kita sabar. Para ulama kita kata, ikhwan, sabar ni bila kita campur dengan syukur, sesuatu yang sangat tinggi nilai dia. Ada orang sabar tak bersyukur. Sebab apa dia sabar? Sebab no choice, tak ada pilihan. Macam kita jam tengah jalan kan, jam panjang, kawan lalu tepi motor, oh dia kata nampak sabar pegang steering kereta. Yang tu bukan sabar, terpaksa. Tapi takkan nak angkat kereta nak balin kot. Jam itu bukan tanda kita syukur. Sabar tu kerana terpaksa. Tapi beza mukmin, sabar tu dia campur syukur. Syukur kepada Allah. Kerana itulah ikhwatul iman, insan ini ulama kata, yang pertama dia sabar kerana dia mentaati Allah. Kena sabar untuk mentaati Allah ni, kita kena sabar. Yang kedua, dia sabar dalam meninggalkan maksiat, kena sabar. Yang ketiga, dia sabar di dalam musibah yang datang kepada dia. Ulama kata antara tiga-tiga ni, yang agak berat sikit, sabar untuk meninggalkan maksiat. Oh susah. Sabar dalam musibah, kadang-kadang orang kafir pun ada ini. Ini kadang-kadang dia sabar, kita tengok dia kafir, dia miskin, anak dia cacat, bukan seorang, bukan 2 orang, kadang 3 orang. Sabar dia. Sabar ni sifat manusia. Apa makna sabar? Dia menahan diri dia daripada menunjukkan protes kepada Tuhan dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Itu sabar. Tuhan bagi satu musibah kat dia, tampak meja, tepuk meja dandan. Awak jadi lagu ni. Itu tidak sabar. As-sabru fi sadmatil ula. Pada pukulan yang pertama itu, dia kena bagaimana dia menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu ikhwatul iman, dalam 4 keadaan tadi, kita akan duduk salah satu. Kalau kita sekarang ni dalam majlis ni, kita dalam majlis ni, antum tengok kita dalam kita katakan bainal maghrib wal isya ini, antara maghrib ke isya ini, kita di dalam kondisi maksiat ke taat? Dalam ketaatan, fa'alaihi bil istimrar, teruskan. Besok begini, lusa begini, kita memastikan sepanjang hidup kita, kalau ini satu ketaatan, teruskan. Yang kedua, kita katakan tadi,
Adakah ini suatu nikmat? Kita merasakan boleh berkumpul di masjid, kita boleh berbincang pasal agama, ini satu nikmat. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita merasakan ini nikmat. Ini nikmat. Boleh mendengar ayat-ayat Allah. Ayat Allah ini akan membuka jalan. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran itu dia membuka jalan ke jalan yang lurus. Dia menunjuki kita ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang tidak seleweng. Teruskan, syukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, aku dapat duduk dalam majlis ilmu. Nabi sebut dosa orang ini diampun. Dosa orang diampun. Nanti kita tengok bagaimana para ulama membahas. Kalau anak duduk dalam majlis ilmu begini 1 jam 40 minit, 45 minit, bukan saja dosa dah diampun, diampun juga dosa mak dan bapak kita. Ima hidup, ima dah mati. Kerana kita anak mereka, kita bin kepada ayah kita, kita benti pada ayah kita, kita minum susu ibu kita. Kalau Allah berhak ampun dosa kita, maka Allah akan bertanya, si fulan binti apa? Si fulan bin apa? Ampunkan dosa dia. Ketika Allah ampun dosa kita, disebut nama pak kita, disebut nama mak kita. Dan mak kita pula ada binnya, ada bintinya. Maka dia berlaku apa dia? Tali temali yang panjang kerana amal soleh satu anak. Masya Allah, Masya Allah, sangat dahsyat. Walahum ghafartu, dalam hadis Imam Muslim, untuk mereka itu berilah keampunan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya bagi ampun. Kalau Allah ampun dosa kita, kita merasakan ini suatu nikmat, bersyukurlah kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku mendapat nikmat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan kalau kita merasakan ini suatu maksiat, kita belajar agama antara maghrib dengan isyak, kita mula mendengar, tiba-tiba kita rasa banyak amal kita ni tidak sama dengan agama punya mau. Cepat-cepat beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Banyaknya kita tak tahu ni. Astaghfirullah. Ada tok-tok guru datang membetulkan salat kita, kita tak tahu. Kita Masya Allah, kita kata dulu aku tak tahu kata semayang macam ni, aku main semayang je ikut dan ya. Duk dengar tok-tok guru bercakap astaghfirullahalazim, semayang tak boleh dilambatkan, tak boleh dimain-mainkan. Kita kena semayang hari-hari, hari-hari 5 waktu. Ada orang pula dia tak semayang hari-hari, dia semayang hari lapang. Bukan hari-hari, hari lapang. Hari juga, hari tak sibuk. Dia kata tak sembahyang hari ni sibuk, tak sembahyang. Kita kata kena sembahyang hari-hari 5 waktu. Dia sembahyang juga, tapi hari tak sibuk. Hari sibuk tak sembahyang. Bila dia duduk mendengar agama ni, Masya Allah, dia kata silapnya aku, fa'alaihi bil istighfar. Jangan mengaku sahaja silap, teruslah lidah menyatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Tu orang dulu-dulu dia suka bawa biji tasbih kan. Bila dia rasa salah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak apa, tak bawa biji tasbih pun tak apa, bawa pun tak apa. Di mulut, astaghfirullah, dan hati merasakan silap banyak. Ya Allah, kau ampun. Apa makna istighfar? Astaghfirullah. Satu makna dia, ya Allah ampunlah aku, ya Allah. Yang kedua apa dia? Makna istighfar, ya Allah, kesilapan aku ini tolonglah kau tutup, ya Allah. Jangan kau buka di hari akhirat, nanti malu aku, ya Allah. Itu makna istighfar. Tutuplah, ya Allah, aku tersilap. Bayang besok di hari akhirat kalau Allah buka kesilapan kita, Masya Allah, ihsan akan malu di hadapan Allah. Dan kalau kita merasakan ini satu ujian daripada Allah, bersabarlah kita. Kadang kita belajar ilmu ni, sepayah nak buat ni. Kita nak balik, nak tegur isteri kita kan, duk mengaji kata tutup aurat, nak perbetul anak-anak. Payah ni, bini kita ni garang ni, bini kita garang. Kata bini saya garang. Tak macam mana nak habang kat dia daripada tudung biasa-biasa, labuhkan tudung sikit. Kena sabar, kena sabar. Kalau kita dalam kondisi diuji, jangan lari daripada agama, tapi bersabar. Bersabar sampai Allah memberi hidayahnya kepada kita, ya kawan. Ikhwatul iman, inilah kita katakan kalau kita sibuk, cubalah mendengar ayat Allah.
Cubalah kita redha Allah sebagai Tuhan kita, nanti Allah akan redha kita sebagai hamba-Nya. Kita kata, ya Allah, ubahlah hidup aku, ya Allah, aku susah. Tidak. Perkara yang pertama kita kena buat, dalam apa keadaan pun kita kena redha Allah pencipta kita. Ini terkandung dalam doa raditu billahi rabba. Apa makna Rabb? Rabb bermakna Allah memiliki sifat rububiyah. Dialah pencipta, penjadi, pemilik, penguasa, pengurus hidup kita. Dia hidup dan mati kita dia urus. Jadi apa kita kena buat? Ya Allah, aku redha Engkaulah yang menguruskan hidup aku, ya Allah. Apabila kita redha dengan Allah, nanti Allah akan tunjuk tanda redha dia kepada kita. Kalau kita duk minta kepada Allah, kita tak pernah redha dia sebagai pencipta kita, nanti kita tak boleh merasakan apa-apa. Belajarlah kita redha Islam ini agama kita. Apa yang ada dalam Islam, kita redha Islam itu agama kita. Dan kita kena pujuk jiwa kita redha bahawa Nabi kita Muhammad, dia Nabi dan Rasul kita. Redhalah kita bahawa dialah insan yang terbaik, dialah insan yang Allah dan malaikat berselawat, dialah insan yang tidak diutuskannya malaikat rahmat bagi sekalian alam, dialah insan yang menjadikan jabatan hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala, dialah insan yang kalau kita tidak mengikutnya, Allah tidak akan menunjukkan kepada kita cinta Allah dan maghfirah Allah kepada kita. Dia insan sampai Allah menjadikan kalau kamu nak cinta Allah, kamu kena ikut Muhammad. Insan ini besar dan kita kena redha dia adalah Nabi dan Rasul kepada kita, dan kita kena berusaha mencontohi dia. Kalau kita dah boleh berjalan di atas ini, ikhwan, nanti Allah akan tunjuk bagaimana dia akan menganjari hidup kita sedikit demi sedikit. Kita akan dapat jiwa yang hanif, jiwa yang sakinah. Dia akan memberi kepada kita apa yang tak pernah kita rasa sebelum ini. Ketika senang kita bersama dengan agama, ketika susah kita bersama dengan agama, dia akan bagi pada kita satu benda besar. Sehingga kata para ulama, lihatlah para nabi-nabi dahulu, tidaklah Allah menguji Nuh alaihi salam, melainkan selepas Allah menguji Nuh, Nuh mendapat hati yang kuat dan tetap kepada Allah. Tidaklah Allah menguji Ibrahim alaihi salam, melainkan setelah ujian datang kepada Ibrahim, Ibrahim mendapat jiwa yang kuat yang tidak dimiliki orang yang tidak diuji. Lihatlah Nabi Allah Ismail alaihi salam, dia diuji oleh Allah daripada kecil lagi. Bapa dia kata, anakku, aku nak sembelih kamu kerana aku lihat dalam mimpi aku sembelih kamu. Setelah Ismail mengalami ujian, jiwa Ismail mula menjadi kuat kepada Allah. Ini tidak akan didapati oleh orang yang tidak pernah diuji. Tidak, ikhwan. Di belakang ujian ada ketetapan, di belakang ujian ada istiqamah. Hari orang tu tidak diuji, doanya begitu terawang-awang. Kalau dia baca doa, ya Allah ampunlah dosa saya, kadang-kadang sambil baca doa menguap. Itu sebelum diuji. Sebelum diuji, sambil baca doa, mata dia tengok jam. Allahumma ghafir li zunubi wa li walidayya warhamhuma. Kadang-kadang baca doa gitu. Kadang-kadang baca doa tengah diuji, mata tengok macam-macam. Allahumma ghafir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabba. Kadang-kadang handphone bunyi boleh jawab lagi. Aku duk baca doa lah. Itu hari tak diuji. Tetapi insan ketika dia mengalami masa ujian, doa dia lebih khusyuk kepada Allah. Insan sekurang-kurangnya setelah dia diuji, hari dia diuji, selepas dia diuji, ketika dia mengangkat tangan lain, ketika dia tahu bahawa alam ini benar-benar milik dan kepunyaan Allah, ketika itu doa dia lebih tajam dan khusyuk datang dalam hidup dia. Ini semua akan dapat setelah diuji oleh Allah, dalam ujian kecil ataupun ujian yang besar. Dan orang yang diuji, dia akan mendapat khabar gembira daripada Allah. Apanya orang yang tidak diuji tidak akan dapat khabar gembira, tidak akan dapat.
Antum bayang kita pernah masuk bilik bedah, doktor dah bedah dah badan kita, doktor dah operate dah jantung kita. Macam mana pengalaman kita? Tiba-tiba kawan kita baru buat temu janji dengan doktor, kecut muka dia. Kita bagi nasihat pada dia, kita kata sahabat biasa. Dia tak hang kata biasa. Aku rasa macam nak habis umur. Kita kata biasalah sahabat. Pasal apa? Kita 3 kali dah kena potong. Orang yang diuji ni ikhwan, dia akan lebih kuat daripada orang yang tidak diuji. Semua para nabi telah mengalami ujian. Pasal itu Quran menyatakan, ingatlah ayat ini. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqul rabbi ahanan. Allah kata manusia ketika Tuhan Allah menguji dia dengan memberi rezeki yang banyak kepada dia, memberi kemuliaan kepada dia, dia dengan begitu tergopoh-gapoh dia menyatakan, inilah tanda Tuhan memuliakan aku. Kenapa? Aku ada duit, aku sehat, aku itu, aku ini. Tuhan memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun tengoklah lagi seseorang ini, Tuhan menahan kepada dia kehidupan, Tuhan sempitkan rezeki dia, Tuhan bagi daripada sihat jadi sakit. Fayaqulu rabbi ahanan. Dengan tergopoh-gapoh dia menyatakan, Tuhan telah menzalimi aku, Tuhan telah menghina aku. Allah kata, kalla, tidak begitu wahai hamba-Ku. Kau kaya bukan tanda aku mulia, kau miskin bukan tanda aku hina. Aku uji kamu, siapakah yang lebih dekat kepada aku. Inilah ikhwatul iman. Semoga Allah memberi petunjuknya kepada kita, rahmatnya kepada kita. Terima kasih kepada jemaah di sini. Apa nama kampung ni? Kampung tempat pemberian. Anda tengok kampung ni nama pemberian, dia tak pernah menerima. Sifat kampung ni tak pernah menerima. Sifat dia pemberian. Saya ke Johor. Saya ke Johor. Masa saya nak pergi tempat ceramah tu, saya melalui 2 kampung. Satu nama dia Kampung Ketenangan, satu Kampung Kemuliaan. Itu nampak saya tenang. Kampung Ketenangan dan Kampung Kemuliaan. Itu nama kampung. Tempat saya pula ada nama kampung Sama Gagah. Tak ada siapa yang lemah, semua sama gagah. Kampung tu semua segagah dia, Pak. Sama gagah. Jangan main-main. Jangan main-main. Kerana itu ikhwatul iman, kita duduk dalam majlis ta'lim ini, semoga Allah menyucikan jiwa kita. Allah memberi kepada kita agama, Allah beri pada kita ikhlas, Allah beri pada kita istiqamah, dan lebih Allah beri pada kita hidayah untuk kita memahami agama ini dan kita beribadah sampailah kita balik bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Terima kasih banyak-banyak kepada penduduk kampung ini. Semoga Allah memberi kepada antum sekalian kebaikan yang banyak, kerana ujian yang Allah beri pada antum juga besar, ikhwan. Besar ujian, besarlah pemberian. Orang kata berat buat kerja, besarlah ganjaran. Apa? Allah kata, wa basyiris sabirin. Itu tentang walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami uji mereka kiri kanan atas bawah, semua kami uji sampai jiwa mereka jadi takut. Dahsyat ujian Allah. Di akhir ayat itu Allah kata, fabasyirhum, sampaikan khabar gembira pada orang yang diuji. Fabasyirhum, ada khabar yang gembira untuk orang yang sabar. Apa gembiranya? Tuhan tidak nyatakan, tunggulah. Pada hari orang diuji mendapat nikmat itu, orang yang tidak beruji,
Orang yang tidak diuji akan kata, ya Allah, kalau kami tahulah ini nikmat kau beri pada orang yang diuji, ujilah kami daripada awal ya Allah. Itu orang tak diuji. Orang tak diuji. Kata orang miskin melarat duduk tepi jalan meminta, miskin tak ada rumah, minta. Orang siapa nak duduk tepi jalan macam tu? Tidak ada orang mau. Tapi nasib dia, Allah uji. Dia tak ada rumah, dia tak ada anak, tua dah dia, duduk dia minta. Orang bagi sekupang, bagi RM1, bagi RM2, ya. Tiba-tiba satu hari yang lalu depan dia itu adalah anak raja. Tengok dia, kata, pakcik, kenapa duduk tepi jalan? Kata, saya tak ada rumah, saya tak ada rumah, saya orang susah. Mana anak pakcik? Saya tak ada anak. Mana isteri pakcik? Isteri saya meninggal. Mana keluarga pakcik? Saya tak ada keluarga. Habis pakcik makan apa, minum apa, rumah di mana? Dia kata, langit Allah inilah bumbu rumah saya, tanah bumi Allah inilah lantai rumah saya. Kalau Allah mentakdirkan saya ada rezeki, adalah. Kalau tidak ada, saya bersabar dan saya berpuasa. Anak raja ni kata, pakcik, kalau dah pakcik tak ada keluarga, sayalah keluarga pakcik. Kalau pakcik tak ada anak, sayalah anak pakcik. Kalau pakcik tak ada rumah, istana sayalah rumah pakcik. Anak raja ini ambil si miskin duduk tepi jalan minta sedekah ni, bawa ke istana, berubah dalam masa 1 saat. Orang yang duduk di sana tu semua kata, silap, kalau kami pergi duduk tepi jalan kan, kami duduk istana pula. Oh subhanallah, pemberian Allah luar biasa, luar biasa. Allah mentakdirkan satu orang miskin tidur tepi jalan, susah dah tidur tepi jalan, tapi orang tengok dengan tikus naik atas dia, tapi dia bila tidur nampak tenang, tenang aja dia tidur. Kenapa? Memang Allah takdirkan dia tidur tepi jalan, tapi Allah telah memberi nikmat pada si miskin ini. Apa dia? Dia ni pertama mudah tidur tepi jalan ke, dalam masjid dengar kuliah ke, mudah lena dia. Sampai dengar ustaz ceramah pun lena, mudah lena dia. Tak payah makan ubat tidur apa. Miskin ini duduk tepi jalan, apa nikmat Tuhan bagi pada dia? Tuhan bagi nikmat senang lena dan mimpi yang indah-indah. Dia duduk tepi jalan aja, mimpi. Mimpi apa? Mimpi makan buah anggur, mimpi jadi raja, mimpi naik helikopter, mimpi wanita cantik di keliling dia. Nikmat. Bila dia jaga-jaga hilang, dia pejam mata datang, tapi dia miskin, mimpi kaya. Allah menguji pula si kaya, rumahnya tidak dalam aircon, katilnya lembut. Bila mimpi saja, mimpi hantu, mimpi harimau hambat dia, tak boleh tidur dia. Si miskin pula tadi mimpi jadi kaya. Masya Allah, pemberian Allah ikhwan. Sampai si kaya kata, lagu ni aku kena tidur tepi jalan. Masya Allah ikhwan. Allah memberi nikmat zahir dan nikmat batin mengikut hamba yang dia ciptakan itu. Gembiralah orang yang diuji, yang sabar dan syukur kepada Allah, kerana hari-hari yang datang ini menjanjikan kebahagiaan dan ketenangan yang tidak akan didapati, dikecapi oleh orang-orang yang tidak diuji. Ini janji Allah, dan Allah tidak pernah mungkir janji. Allah tak pernah mungkir janji. Maka karena itu saya menyatakan, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati sahabat-sahabat sekalian. Semoga Allah memberi nikmat kepada kita dunia sampai akhirat. Wa ila liqa, barakallahu fikum. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita diberkati oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan kah? Kalau lagi tanya lagi panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimah, Mario Sani mengulang kepada kita untuk akan dilakukan konten
kan satu orang. Tak ada lagi bagus ya. Iya tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim. Wallahu ta'ala alam.